Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning. Okay, there are a few more that we need to cover. So the first thing is about image. Kan? Selalu anda lihat web-based application yang simpan image dalam database. Misalnya, contohnya, katalah anda buat data berkenaan dengan pekerja. Anda mungkin nak simpan imej pekerja. Data berkenaan dengan report about something. Report tentang kerosakan. Mungkin anda nak simpan imej kerosakan. So, jadi ini pun antara antara function yang banyak ada lah dalam apa ni contemporary web-based application kan. Cuma untuk assignment 2 anda tak perlu implement kan. So apa yang kita cover ni tak perlu implement untuk assignment 2, tetapi ianya penting untuk application yang penuh lah kan. Bila ada kerja nanti atau at least dalam final project untuk subjek ini dan mungkin untuk subjek-subjek lain yang melibatkan web-based application, ada mungkin perlu memasukkan image. Okey, cuma ada untuk image ni anda kena faham bagaimana image disimpan kan. Untuk web-based application ada dua cara image ni simpan. Satu, image tu disimpan di dalam table, di dalam database tu sendiri. Maksudnya ada satu field untuk simpan image. Satu lagi kaedah ialah anda simpan image tu dalam satu subdirectory. Dan dalam table anda hanya simpan nama file image saja. Biar anda jelas ni. Ada dua cara untuk anda implement image ni. Satu, simpan terus ke dalam database. Satu lagi, simpan di dalam normal subdirectory. Kan, dalam directory anda buat program anda tu, anda simpan images kat situ. Tapi dalam table anda, dalam database anda, kena ada link. Jadi dalam database anda buat, anda simpan nama file kepada image tersebut. Kan. So the most popular, saya rasa majority besar lah kan, simpan di subdirectory rather than simpan dalam database tu kan. Okey, dan saya akan tunjuk kaedah tu lah hari ni kan. Saya rasa sangat jarang lah orang simpan direct dalam database, walaupun boleh kan, sebab dia tak efficient. Dia lebih efisien anda simpan kaedah yang saya sebut yang kedua tadi, simpan di dalam subdirectory. Sebab dia proses untuk simpan dan proses untuk retrieve balik tu, kalau dari database tu dia performance wise dia tak apa elok, dan dia punya scalability dia pun tak apa elok kan. So better simpan dalam subdirectory. Tapi apa kaitan dengan database? Kerana kita masih kena simpan information berkenaan dengan image tu dalam database kita kan. Okey, so untuk selepas ini bila anda nak buat nanti, saya nak anda satu dalam table anda, table yang kita pakai, table directory yang kita duk pakai sekarang ni, dalam table directory anda buat satu lagi field. Dan field itu nama image dan dia punya data type dia varchar. Sebab kita nak simpan nama image, bukan kita nak simpan image. Kalau nak simpan image, kata silap saya, nama data type dia blob, blob, binary something gitulah, blob. Tapi kita guna kaedah ni lah, saya kebanyakan pakai kaedah ni. Okey.
So satu lagi tadi dalam table, satu lagi dalam tempat anda buat projek-projek anda, maksudnya tempat anda letak file-file PHP anda tu dan file HTML, anda create subfolder di dalam dia. Dan subfolder itu anda namakan image. Jadi image tu letak dalam subfolder tersebut. Semua image yang kita ambil daripada user, kita letak ke situ. Okey. So, kalau anda confuse, anda beritahu ya. Kan? Okey, dari segi programming, khususnya kita mula daripada kalau nak store image tu. Jadi dalam form kita akan ada satu dalam form kita dalam form yang kita ambil data daripada user tu, dalam HTML form kan, kita akan ada satu field ni dalam form. Dalam form kita ada form nak ambil data name, data telefon number, semua tu kita ambil data tu. Uh, kita kita akan ambil juga kali ni image. Maksud dia kita boleh upload image ke dalam form tu kan. So ini satu aspek barulah. Macam mana dalam form kita boleh terima image. Bukan sekadar boleh terima yang sebelum ni, hanya boleh terima nama, telefon, email ataupun berbagai lagi lah kan. Tapi kali ni kita boleh terima image. Okey, untuk buat itu, kita masih guna form macam biasa. Maksud dia kita nak pakai tag form. Untuk tag form. Sekejap, saya ambil bolpen saya. Kita masih pakai tag form untuk tag form. Masih ada action. Action ni program PHP akan proses input kita. Method, kita boleh pakai method push atau method get. Saya dah sebut sebelum ni. Tapi saya kata method push dalam kaedah banyak data ni, method push better than method get kan. Cuma ada satu penambahan. Ini untuk bila kita nak ambil image encrypt type. So anda tambah satu lagi untuk bila anda nak ambil image. So lain-lain tu bila ambil ID macam biasa, name macam biasa, telefon macam biasa. Okey, cuma bila nak ambil image, kan, input kita type equal to file. Maksud dia akan baca, dia akan kita klik pada button, kita klik pada bahagian image tu, dia akan minta anda upload image. Masih macam biasa dari segi kena ada attribute name. Yang penting di sini untuk ambil image, type equal to file. Kemudian ada accept. Kan? Accept ni maksud dia semua bentuk file boleh terima. File image boleh terima. File selain pada image pun boleh juga terima. Kan? Okey, so jadi ini penambahan juga untuk ambil image, satu type equal to file, yang name equal to image tu biasa variable je, tak kisah name equal to apa kan. Kemudian ada penambahan lagi accept image. So required ni sama ada wajib dimasuk atau tak wajib dimasuk lah. The keyword required kan. So in terms of image, itu je dua perbezaan. Satu ada penambahan attribute encrypt type pada form, pada tag form, dan satu lagi input types equal to file untuk dia boleh terima image kan. Anda boleh upload image anda kepada form tersebut. Okey. So selepas itu bila anda dah masuk semua butiran termasuk anda upload image anda, klik submit, dia akan panggil handle, dia akan panggil program PHP lah. Interrupt saya kalau anda tak sempat nak ikut. Okey, so seperti biasa anda baca data satu demi satu kan.
nombor ID, name, telefon. Cuma ada satu lagi, kali ni kita kena baca data image. Okey, so nak baca data image, anda guna sebelum ni kita guna $_post. Kali ni $_files. Kan? So nama file, nama untuk data type file tu ialah image. Sorry. Okey, jadi satu, untuk kita baca image tu, instead of guna $_post, kali ni kena guna $_files. Kan? So kita masukkan name kepada input tersebut, iaitu image, tersimpan dalam satu variable. Kan? Tak kisahlah, ini variable PHP. Satu lagi untuk pengetahuan anda, bila anda guna $_files ni, dia bagi banyak benda kepada image ni. Maksud dia, bukan macam $_post, nombor ID. Dia hanya bagi apa yang anda masukkan pada ID. Kalau pada name, dia hanya bagi apa yang anda masuk pada name. Begitu juga pada telefon. Kan? Tapi bila anda guna $_files, kan, yang dia beri ni bukan sekadar beri image, dia juga beri nama file. So maksud dia, dalam image ni ada lebih pada satu maklumat. Jadi image ni dia bukan macam variable biasa. Dia macam array atau macam objek. Kan? Dia macam objek lah. Kan? Bila saya sebut macam objek tu, sebab dalam objek tu ada beberapa maklumat. Satu maklumat, satu tentang image tu sendirilah. Kan? Okey, okey, so jadi kita tak boleh directly store image ke dalam database kita. Kan? Tadi saya sebut, saya cuba perlahan, tapi saya harap anda tidak lost pula bila saya perlahankan ni. Kan? Semula bila anda guna $_files, kan, so dia simpan pada image tu, dia simpan ada beberapa information termasuk image tu sendirilah. Kan? Itu satu yang anda tahu. Jadi image ni anda nak dapat nama file, anda tak boleh $image, anda echo $image. Anda tak boleh direct macam tu, sebab dia ada banyak maklumat. Kena ambil retrieve specific maklumat daripada image tu. Kan? Kalau anda echo nombor ID, anda terus dapat apa yang user masukkan tu. Kan? Tapi tidak dengan image. Kerana dalam image tu itself hanya satu objek. Dalam objek tu ada beberapa maklumat. Jadi bila anda nak ambil particular maklumat, anda kena extract pula particular maklumat dalam image tu. Kan? Okey, itu yang bab ni. Satu lagi perkara yang saya sebut tadi, bahawa bila anda nak simpan dalam database, kita bukan simpan image. Kita simpan nama file. Okey, nak simpan nama file, kan, anda boleh ambil nama file image daripada image, nama file daripada image, kan, atau anda recreate nama file dia. Kenapa recreate? Sebab saya sebut tadi, kita nak simpan di dalam satu folder. Semua image yang user masukkan nanti, sekejap, tadi saya cuba buka kamera. Saya punya connection tak apa elok. Okey, tak boleh. Kamera tak ada problem sedikit. Okey, semula .
Saya sebut tadi, bila anda nak simpan uh, uh, bila anda nak simpan satu image yang user masukkan ke dalam folder yang terkumpul, kan, kita bimbang user A dengan user B masukkan file yang nama dia sama. Bila nama yang sama, bila kita masuk yang baru, dia akan override yang lama. Kita tak mahu macam tu. Kan. Dan satu lagi, kita nak okey, itu tujuan macam tu semula. Kalau kita direct simpan nama yang user beri, kan, katalah si A upload nama dia foto.jpg, si B pun upload foto.jpg, walaupun gambar tu lain, cuma nama dia kebetulan sama, kan, dia akan override, kan. So apa yang lebih baik saya kira, kan, saya rasa kebanyakan buat itu, kita regenerate nama image tu, kan, supaya dia unik. Anda kena gabung dengan maklumat yang unik, kan. Contohnya dalam kes ni kita tahu nombor ID ni unik, kan. Jadi saya recreate nama, saya buat nama dia dalam kes ni, tak kisah sebenarnya, tapi dia kena ada keunikan. Cara nak buat keunikan, kita ambil field yang unik, kan. Contohnya saya buat nama file tu image gabung dengan nombor ID .jpg, kan. Image gabung dengan nombor ID .jpg. So automatik gambar yang dimasukkan tu akan berbeza, kan, dengan user lain lah. Saya harap dah boleh appreciate. Sekarang ni saya baru regenerate nama file, kan. Okey, kemudian saya buat satu info lagi, iaitu nama folder yang saya nak letak image tu. Ini belum letak lagi ni. Yang ni belum tukar nama image, hanya generate nama. Yang saya baru ni, yang ni hanya baru generate nama. Kita simpan dalam satu variable nama, tapi file tu kita tak ubah lagi tu. Kan, kita hanya generate nama. Begitu juga sini. Kita hanya buat directory yang kita nak simpan tu. Okey, untuk betul-betul implement dia, kita kena guna arahan PHP. Kebetulan PHP pada ada arahan move upload the file. Yang ni yang kita baca daripada user tadi, kita nak simpan ke tempat lain, kita nak letak tempat lain. Dalam ni sekarang ni kita nak letak di dalam dalam server kita. Tadi kita ambil daripada user. Yang ni tadi kita ambil daripada user. Sekarang ni baru bila kita ambil daripada user, kita nak simpan kat mana. So, untuk simpan kat mana ni, kita guna arahan ni, move uploaded file. Anda guna keyword tu. So, move uploaded file ni ada dua directory. Ada dua parameter. Function move uploaded file ada dua parameters. Parameter pertama ialah nama image asal. Parameter pertama nama image asal. Parameter kedua ialah directory dan nama image yang kita nak letak. Yang ni asal, yang ni original. So yang ni destination dia. Destination. Okey. So macam mana nak dapat nama file asal? Saya sebut tadi image ni
variable image, dalam variable image ada banyak maklumat. So, salah satu maklumat ialah nama fail asal. So, macam mana cara nak dapat maklumat fail asal tu? Anda guna uh, square bracket. Jadi begitu teruk dah. Sekejap. Okey. Daripada variable image tu ada banyak maklumat. Jadi kita nak dapat nama fail asal, begini cara dia. Image guna keyword temporary name. Yang ni memang anda kena guna ni. Yang tu dah disetkan. Untuk nama file dia simpan dalam temporary name. Dan maklumat-maklumat lain adalah, saya pun tak ingat offhand tu. Okey, jadi dengan buat image temporary name, dapat file asal dengan nama file asal. So yang kedua ni ialah tempat yang nak simpan. Tempat yang simpan ini gabungan, saya dalam kes ni gabungan dua perkara lah, sebab kalau anda simpan dalam folder yang sama, tak perlu gabung dengan directory. Kalau simpan dalam file dalam folder yang sama dengan file PHP kita. Tapi oleh kerana kita buat subdirectory nama image, saya gabung dengan satu nama directory, yang kedua gabung. Ni dot ni gabung ni. Dalam PHP, dot tu gabung. Jadi tadi target directory ialah image slash. Jadi kita akan dapat image slash gabung dengan nama file. So jadi dia destination ialah di subfolder image dengan nama baru. So dia simpan image kat situ. So dengan buat macam ni, dalam subfolder anda akan ada satu image dengan nama image gabung dengan nombor ID user tadi .jpg. Okey. Itu baru simpan ke dalam folder. Image tu simpan kan. Tapi kita kena simpan juga dalam database. Kita tak simpan lagi database. Dan database kita akan simpan nombor ID, name, telefon dan juga nama image yang kita akan simpan dalam folder. So kita akan buat SQL kan. So, maksud dia sebelum ni kena ada connection. Atas ni kena ada connection dahulu kan. Ambil input, lepas buat connection, kita buat query. Patut untuk database. Yang ni bukan berkenaan dengan database ni. Yang ni berkenaan dengan bagaimana nak ambil image daripada field dan simpan ke dalam subdirectory. Untuk simpan ke dalam database, kita akan buat mysqli_query. Okey, so kita bina dahulu SQL, insert into detail. Ni insert sebab kita nak simpan data. Insert into details. And kita nak simpan, saya sebut 4 perkara tadi. Nombor ID, name. Anda kena check semula lah. Format arahan SQL untuk simpan data. Keluar final exam ni. Make sure anda kuasai arahan tu. Insert into details, nombor ID, name, telefon, image. 4 perkara kita nak simpan. Follow by values, keyword dia. So apa value yang kita nak simpan. Tadi kita beritahu nama field. Dan termasuk nama field baru yang saya minta anda buat tadi. Nama field tu image. So untuk field nombor ID, kita simpan dengan nombor ID yang kita baca daripada user. Untuk name, telefon dan nama image, kita simpan dalam folder image. Selepas kita dah buat query, kita boleh buat lepas kita buat query,
Okey, so kita buat query, selepas itu kalau kita nak display kita kena buat, kalau nak display kita kena buat apa? Selepas query, connect query, um, apa dia, kena buat fetch associate kan. Tapi dalam kes ni kita tak mau display data kan. So cukup dengan buat query tu, cuma kita test sama ada query kita tu successful or not successful. Kan. Okey, so untuk buat itu anda boleh guna mysqli_query dalam kurungan dua parameter, parameter connection dengan parameter SQL statement. Atau anda guna kaedah ni lah kan, kaedah object oriented tu kan. Connection variable, arrow, query dalam kurungan hanya arahan SQL saja. Kan. Kemudian anda test sama ada ianya true atau false. Kan. So kalau true, anda keluar mesej bahawa query itu berjaya diimplement kan. So maksud dia masuk dalam database lah kan. Else sebaliknya kan, anda beritahu ada error. Okey, ada soalan tak? So basically kalau nak melibatkan image, anda kena tahu bahawa dalam form anda ada sedikit perubahan yang anda kena buat. So arahan PHP anda pun untuk baca data image tu, untuk baca image tu itself, ada set arahan dia kan. $_file anda kena guna kan. Kemudian image itself tu ada dua options. Satu simpan direct ke dalam database, satu lagi simpan dalam folder. Dan saya sebut simpan dalam subfolder itu lebih efisien dan most of application nowadays pakai kaedah tu lah, simpan itu. Jadi dalam database kita hanya simpan nama file saja, nak associate kan dengan file dengan dengan file yang kita simpan dalam subdirectory lah. Itu kalau nak simpan. Sekejap lagi bagaimana pula kita nak display pula? Nak display image. Tadi kita simpan kan, kalau nak display image kan. Untuk display image ni secara umumnya mudah je kan. Kita guna tag HTML text image equal to text image, attribute dia source equal nama file. Untuk display image semula. So mudah saja. Cuma sekarang ni kita nak display image mana? Nak display image tu, image yang kita nak display, image yang daripada database. Nama image tu daripada database. Jadi maksud dia untuk display image dalam web based application ni kan, dalam web based application di mana nama image tu kita simpan dalam database. Jadi anda kena retrieve dahulu daripada database, barulah anda boleh display. Itu saja. Nak display secara umum, nak display image tu mudah, tapi bila melibat database tu anda kena retrieve nama image tu daripada table. Okey. So bila sebut nak melibatkan database, anda kena buat connection dahulu, lepas tu MySQLi connection, lepas tu kita kena buat query. Sebelum buat query, oleh kerana kita nak retrieve specific image, query kita tu kita kena ambil dahulu ID mana yang kita nak display kan. Kemudian kita select star from details where nombor ID yang sebelum ni specific record. Kali ni kita nak retrieve, kita guna select statement kan, kena ada where nombor ID specific kan. Okey, so lepas tu kita buat
query. Lepas kita buat query, kita kena buat fetch associate sebab kali ni kita nak ambil daripada database. Tadi kita bukan nak, yang tadi kita nak simpan, kita tak perlu fetch associate. Sebab kita tak nak ambil, kita tak nak display, kita hanya nak beritahu berjaya atau tak berjaya simpan, kan. Tapi kali ni kita nak display. Bila nak display, anda kena ambil daripada database untuk fetch associate. Tapi sebelum fetch associate, as usual atau as previous, langkah yang lebih baik ialah anda test dahulu sama ada query ni berjaya atau tak berjaya, kan. So, kita tengok 6 rows dia greater than 0, barulah kita fetch associate, kan. So, bila kita fetch associate, kita pun dapatlah maklumat-maklumat daripada table tu, daripada record tu, kan. Nombor ID dia, name dia, telefon dia, image dia, kan. So, kita katalah yang ni kita display, kan. Yang kedua saya buat sebab dia berada dalam image, saya gabung dengan nama image. Tadi program lain sebab program ni kita kena create balik, kan. So saya echo image source, macam saya sebut tadi, image source equal to double quote, dalam double quote tu nama image. Image source, saya gabungkan dengan nama image path tu, kan. So bila dia dapat dia buat image gabung dengan nama file, so nama file tu ada dalam set data itu, dia akan display macam kita display guna image source macam biasa lah. Okay. So this source code sekarang ni, kan kita ada dua program. Tadi program simpan database. Sekarang ni satu lagi program function ialah untuk retrieve data dan untuk display image. Since kita kata image tadi kita simpan nama dalam table, bila kita simpan dalam table, maka kita kena retrieve dahulu nama image tu, barulah kita boleh display image tu guna image source. Okay. Anda kena cubalah yang ni semua ni. Ada soalan tak? Ini berkenaan dengan simpan image database dan retrieve image daripada database dan display dalam browser. Anda boleh cuba kedua-duanya lah, kan. Tapi anda kena cuba yang pertama dahululah, baru dia simpan dalam database, kan. Baru anda boleh display kan semula, kan. Kalau tak ada data tu, tak ada image tu, kan, dia tak boleh nak display. Okey, so perkara kedua pagi ni saya nak sentuh ialah login screen, kan. Kita berehat sekejap 3 minit, kita sambung 9.30. Okey, so satu lagi function yang anda sangat biasa jumpa dalam mana-mana web application ialah untuk sign in, sign up. So sign in, sign up ni biasalah kan kita untuk tentukan user to user yang sah atau tidak sah, kan. So sign in, sign up ni complete function dia ialah bukan sekadar sign in, sign up lah, kan. Dia termasuk juga kalau forget password, kan, dan sebagainya. Yang di sekitar tu lah, kan. Cuma yang saya cover sini sign in, sign up. Sign up ni untuk kita register user punya authentication, kan, name, password,
Dan mungkin juga untuk data-data lain. Biasanya lah, kita bukan sekadar letak untuk sign up ni kan, kita bukan sekadar letak username dengan password kan, sebab kita kena link dengan user punya information kan. Jadi kena ada satu fee lagi, fee yang link antara table sign in sign up dengan table butir-butir user tu kan. Atau kita ada satu table untuk user. Jadi maksud dia ada nama user, yalah butir-butir mengenai user termasuk username dan password dalam satu table. Tu bergantung pada cara kita buat lah kan. Kejap minum kopi. Okey kan, sama ada kita bina satu table khusus untuk user, dan selalunya orang buat macam tu lah kan. User tu termasuk maklumat-maklumat berkenaan dengan user tu, bukan sekadar uh, username dan password kan. Kemudian username pula, ramai juga, banyak juga application yang guna email sebagai username. Sebab kita tahu email tu unik kan. Guna email sebagai username dan tambahan password. Okey, so untuk kes ni, dalam kes saya buat table baru untuk perkara tersebut. Tambah sebelum ni table details. Sekarang ni saya ada satu table users. Ini bergantung pada implementation ya. Sama ada anda nak integrate dan table details atau buat table baru. Sepatutnya kita ada satu table khusus untuk user, satu table untuk application kita lah kan. Application berkenaan report, table report. Kan? Application berkenaan pelancongan, table pelancongan. Kan? Table pelancongan pula mungkin ada beberapa tables yang related dengan dia. Tapi balik sign in dengan sign up ni untuk register user, sign in untuk bila kita dah register user, bila nak masuk dalam application, sign in ni tujuannya bila nak masuk application, sign in kan. So sign in ni ada dua pula kaedah. Satu kaedah, kita bukan sign in untuk setiap user. Maksud dia setiap user ada username dan password berbeza. Itu yang biasa kita nampak lah kan. Satu lagi kita hard coded sign in. Maksud dia semua orang akan sign in dengan satu user dan password yang sama. So bergantung pada setakat mana anda perlulah kan. Kebanyakan yang pakai sign in setiap user. Maksud dia setiap user kena register email dan password dia. Dan itulah lebih baiknya kan. Kebanyakan pakai kaedah macam tu. Okay, so basically yang ni tak banyak berbeza dengan yang kita belajar sebelum ni. Sign up tu saya kata kita register. Bila sebut register dia macam insert data dalam table je. Kan? So tak banyak beza. Sign in, kita pergi pada sign up dahulu. Okay, sign up, kita minta maklumat je lah. Kan? Maklumat dia, nama, apa sajalah maklumat kan. Tapi yang pentingnya dua maklumat, username dengan password. Cuma dalam kes ni username saya pakai email. Untuk username, password saya pakai password lah. So by using type equal to password, bila user masuk nanti dia convert password tu jadi nampak asterisk. Okey, tapi dan biasa juga bila orang buat password ni dia double password. Maksud dia dia minta 2 kali password nak pastikan password tu betul kan. So basically ini secara ringkas guna Bootstrap. Anda boleh buat, anda cari template yang lebih cantik lah. Okay, so basically saya dalam kes ni minta 3 perkara je. Sebagaimana saya sebut, bergantung kepada kita. Mungkin kita minta banyak maklumat. Tapi anda kena tahu juga user ni pun dia tak suka juga untuk isi banyak-banyak info.
Mana-mana yang wajib saja. So basically saya minta 3 perkara, full name, email dan password kan. Cuma password kita tulis 2 kali supaya nak pastikan dia tak tersilap eja apa password yang dia nak pakai tu lah kan. Okey, so jadi apa yang kita perlu buat ialah akan ada program PHP yang akan baca dan simpan dalam database. So yang ni proses dia lebih sama je sebelum ni kan. Kita ambil input name, email, password 1, password 2 kan. Uh, yang ni tak penting, saya hanya display semula maklumat tu, tapi biasanya kita tak display semula kan. Okey. Cuma sebelum saya simpan dalam database tu, saya check dahulu. Password 1 tu sama tak dengan password 2? Kalau tak sama, saya beritahu tak sama. Else ni maksudnya kalau sama lah. Kalau sama, barulah saya simpan dalam database maklumat tu. Nak simpan, kena insert juga. Insert into users, sebab table kita users. Sebelum ni table kita details. Insert into users. 3 perkara kita nak simpan, 3 field kita nak simpan. Field full name, field email, field password. Values, name, email, password. Untuk untuk commercial atau modern application, kalau sekarang ni password ni saya simpan apa yang saya baca daripada user, itulah yang saya simpan ke dalam table kan. Tapi untuk modern dan untuk secure information, password ni dia convert dahulu kepada satu data. Kita akan bincang sekejap lagi kan. Kemudian baru kita simpan. Maksud dia password tu tidak simpan dalam bentuk plain text. Tapi ini basic dahulu. Okey, barulah kita betul-betul buat query. Tadi kita hanya buat SQL, kita buat execute the query dan kita macam sebelum ni lah kan. Kalau berjaya, kita beritahu berjaya. Kalau tidak, kita beritahu ada error. Okey, so dia simpan lah. Tu sign up. Simple sign up. Ini nampak complicated sikit, saya dah gabung. Saya gabung dengan Bootstrap, apa dia nampak complicated sikit lah. Tapi anda menguasai semua yang kita basic sebelum ni, anda akan rasa sangat straightforward, sangat mudah. Okey, tadi sign up. Sign up ni macam simpan data je. Ambil data daripada user, simpan. Okey, so sekarang ni sign in. Untuk sign in ni kan, kita kena buat form untuk dapat maklumat user dan maklumat password. Cuma sekarang ni modern punya application, sign in ni ada beberapa option tambahan. Sign in direct dengan Google atau sign in dengan Facebook dan sebagainya lah kan. Dengan guna ikon Google, ikon Facebook ke apa kan, jadi nampak cantik lah kan. So yang ni saya tak cover dalam kelas ni. Step dia complicated sedikit. Dia banyak, kalau Google ni kena register dahulu dengan Google, kena create credential apa dan sebagainya. Tapi modern punya application kebanyakan dah ada kan. Kita bincang tentang simple sign in. So sign in ni kita ambil user dengan password dan kemudian kita kena banding dengan apa yang ada dalam database. Okay, so basically program dia, kita ambil user punya input, kemudian nak banding dengan yang dalam database, kita kena ambil retrieve daripada database. Kita retrieve 2 perkara daripada database. Satu email yang simpan dalam database tadi dan password yang simpan dalam database. Oh, sorry. Yang ini saya buat direct. Saya tak ambil dan mula saya
Yang ni kita baca daripada user. Kemudian kita nak compare daripada database. Nak compare daripada database ni, satu cara anda ambil daripada database, anda compare. Atau ada satu cara lebih straightforward, ialah anda terus compare dengan guna arahan SQL tu. Select star from users where ya, where field email sama dengan email yang user masukkan. Maksud email daripada database, ini daripada database, ini yang user masukkan. Sama. Dan juga field password daripada database password, apa yang simpan dalam database, sama tak dengan user masukkan. Kita terus buat arahan SQL tu kan. Sorry. Okay, so dengan arahan SQL tu, kita execute arahan SQL. Bila kita execute arahan SQL, dengan guna select star from user where email sama email and password sama password, kan. So kalau benda tu ada, maksud dia email daripada database tu sama dengan email dari email yang user masukkan, maka bila kita execute query tadi, kan, so kalau ada, kita akan dapat 6 rows dia, bilangan dia 1. Yang user ID dan password yang sedemikian akan ada 1. So bila 1 menunjukkan ada. So dari segi itu, dari segi kita boleh beritahu login tu successful dah ni. Kalau sama dengan 1 menunjukkan login tu successful, kita dah boleh beritahu. Dalam kes ni sebenarnya beritahu bahawa successful. Else tak successful lah, tak sama password tu, tak ada yang sama dengan dalam database. Okay, so saya sebut tadi login ni biasanya tujuan dia bukan login function. Maksud dia login untuk sahkan user. Bila user dah sah, kita akan panggil program lain. Maksud dia kalau dia berjaya login, kita akan buka program lain. Katalah buka menu untuk buat operation apa-apa ke, kan? Untuk database operation, untuk insert data dan sebagainya. Jadi kita kena panggil program lain. Kalau anda observe ni, saya ni, if sama, kan, maksud dia ada, kan, maka saya hanya keluarkan mesej bahawa berjaya login. Tapi untuk yang lebih tepat lagi, kita bukan sekadar berjaya login, kita kena buka file lain. Nak buka file lain, ada boleh guna arahan ni. Tapi saya tak buka ni, saya komen. Kalau nak buka file lain, header, location, anda beritahu file anda nak buka. Maksud dia kalau berjaya login, dia akan buka file ni. So dia, kalau berjaya login, dia akan katalah index.php ni akan buka menu. Menu satu projek, satu program lah, kan. Okay, so kalau anda nak buat macam tu, anda guna header. Arahan header, dalam dia location, anda beritahu nama file yang anda nak buka. Kalau berjaya login. Kalau tak berjaya, memang kita akan keluar mesej je lah. So basically macam tu simple login dan sign in dan sign up. Sign up, lepas tu baru sign in. So sign up tu basically store maklumat. Store maklumat tu kita guna insert biasa. Cuma untuk login, kita kena ambil maklumat login daripada user, kita kena banding dengan apa yang ada dalam password. Kalau berjaya, anda boleh pergi beri function seterusnya lah. Dia nak buka file mana. Nak buka file mana guna arahan header.
Okey, perkara terakhir yang kita nak cover hari ni, yang ni, untuk menambah, security kepada application kita. Yang sebelum ni kita baru buat plain saja, maksud dia kita assume segala-galanya okey, kan. Berjaya atau tak berjaya. Tapi kali ni, kita kena yalah, hari ni kebanyakan application kena pastikan ianya secure, tak ada masalah, kan. Terutama application yang melibatkan financial, kewangan dan sebagainya lah. Okey, pertama anda kena tahu terdapat begitu banyak ruang untuk, untuk hacker ke atau someone yang tidak tidak baiklah, kan, eh, untuk curi maklumat, untuk serang sistem kita, untuk rosakkan sistem kita dan sebagainya. So, antara yang paling banyak yang, ganggu ialah dia panggil SQL injection. User boleh inject arahan SQL dia, atau boleh inject something ke dalam sistem kita. Misalnya, anda nama. Instead of dia masuk nama, dia masukkan, atau begini, eee, katalah anda minta macam mana, kejap, ni saya tak pasti boleh ke tak boleh, katalah ni, saya pernah buat tapi dalam bentuk yang lain, katalah minta okey tak apa, minta nama. Instead of anda masukkan nama, ni pada orang yang quote unquote jahat lah, kan. Instead of dia masukkan nama, dia masukkan URL atau dia masukkan tag HTML. Sebab bila anda masuk nama, kemudian biasanya, dalam application lain, kita akan display balik nama, kan. So, user yang quote unquote jahat tadi, instead of dia masuk nama, dia masuk tag HTML. Katalah tag HTML tu href. Href ni akan pergi ke satu tempat lain, kan. Atau dia pergi ataupun macam ni, dia masuk ke image. Image source tu equal to satu tempat. Image source, equal to, gambar porno katalah. Dia pergi cari satu gambar porno, image source. Jadi bila user display nama, instead of keluar nama, dia keluar gambar porno. Kan. Sebab yang dia masukkan tu, dia bukan masuk tag biasa. Dia masukkan, tag HTML, kan, yang, yang tunjuk ke gambar porno. Tapi uh, itu satu itu. Ataupun dia dia buat header tadi dia pergi buka file lain, header kepada, tempat lain pula. Kan, so begitulah kalau anda tak kontrol benda-benda tu semua. Eee, termasuk password, kan. Password saya sebut tadi, password yang simpan dalam database, kita boleh simpan dalam bentuk biasa atau bentuk hashing dia panggil, kan. Satu lagi, kalau anda perasan, kalau anda buat, database operation, kan, bila berlaku error, kan, bila berlaku error, dia keluar mesej error. Dan mesej error ni, dia kadang-kadang dia expose maklumat berkenaan dengan database ni. Dia beritahu nama database, mesej error tu, nama database, nama table kadang-kadang. So kadang-kadang user yang quote unquote jahat tadi, dia sengaja buat supaya keluar error. Instead of dia masuk data betul, dia masuk data yang salah menyebabkan keluar error. Bila keluar error, akan keluar maklumat yang details. So again, ni semua berbagai cara. Jadi
tujuan saya sebut ni pentingnya untuk kita control application kita ni. Untuk application yang serius kena adalah elemen-elemen ni. Yang terdapat berbagai lagi lah, kan saya tak pergi detail. Um, Cuma bagaimana untuk kita selamatkan lawan kepada takdir lah, kan. User mungkin guna SQL injection untuk dapatkan, untuk buat something yang tak berapa bagus, kan. So kita kena pastikan program kita ni elakkan ada SQL injection. Elakkan user dapat baca password dengan mudah. Elakkan exposure data sama ada melalui error atau sebagainya, kan. Jadi kalau error tu anda kena kontrol supaya error tu tak keluar maklumat-maklumat. Dan antara yang biasa orang buat inilah untuk perkara-perkara di atas tadi ialah kita validate input. Bila user masuk input, kita kena check dulu. Kalau name, kita pastikan dia bentuk name, bukan bentuk HTML tag. So macam mana nak buat? Bukan kebetulan lah. PHP ni memang dah buat arahan-arahan yang boleh bantu anda untuk validate input tu. Dan sebagainya. Okey. Perkara pertama ialah yang ni normal punya, ni yang biasa je. Biasanya kita check bahawa yang ni belum kepada apa yang kita bincang tadi ni. Perkara pertama yang selalu kita buat ialah sebelum ni bila kita proses, kita terus baca data. Kali ni sebelum kita baca data ni, kita test dahulu. Sama ada user masuk tak data tu. So ada dua arahan, satu is set, satu lagi empty. Dia hampir sama. Tujuan dia ni, is set dengan empty ni nak pastikan user masuk data atau tak masuk data. Else, maksud dia kalau user tak masuk data, kita beritahulah maklumat user tak masuk data. Kalau user masuk data, barulah kita baca data tu. Jadi yang ini kena buat untuk setiap input kita. Input kita nak tengok user masuk data atau tak masuk data, kan. Saya tak pergi detail is set dengan empty ni. Basically dia nak basically nak test bahawa user masuk data atau tak masuk data. Saya tak pergi detail. Untuk tujuan tu anda guna is set atau empty nak pastikan user masuk atau tak masuk data. Itu satu cerita. Ini langkah-langkah yang selalu kita buat, kan. So jadi program kita makin panjang lah. Yang kedua, kita kontrol misalnya username. Kita kontrol mesti dalam lebih kurang 5 hingga 15 characters. So untuk tujuan tu, selepas kita baca input tu, kita test dulu input tu. Nak tahu berapa karakter, kita guna arahan string length. Berapa panjang string tu. String length kepada username lebih kecil pada, maksud dia tidak lebih kecil pada 5 dan tidak lebih besar pada 15. Kalau kita nak kontrol macam tu lah, kan. Okey. So yang saya sebut tadi, supaya tak ada SQL injection. SQL injection ni antara paling banyak lah kerosakan yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab ni. Jadi apa yang apa yang arahan yang kita boleh buat untuk mengelakkan SQL injection ialah kita validate supaya dalam input tu tak ada benda-benda yang tak sepatutnya. Yang saya sebut tadi, kalau nama tu biasanya nama hanya ada huruf saja, kan. Atau kalau umur, dia nombor saja, kan. Jadi kita check
Kita test kalau yang bentuk nombor, kita test bahawa dia hanya nombor saja, kan. Kalau age misalnya, umur, dia hanya nombor. Cara nak test ialah guna arahan PHP filter var, filter variable. Ya, filter var ni untuk test variable. Dia ada dua parameter. Parameter kita variable apa yang kita nak check. Parameter kedua apa yang kita nak check. Jadi parameter pertama ialah variable yang kita nak check. Parameter kedua ini constant. Untuk check bahawa dianya adalah integer, guna constant filter underscore validate underscore integer. Jadi if tidak integer, seolah-olah macam tu cara kita baca lah. If tidak integer, keluar arahan bahawa tidak integer. Kalau integer, okey, proses bagaimana biasa. So mana kita program kita jadi makin panjang tetapi dengan langkah-langkah keselamatan. Yang ni kita test sama ada di email atau tak email. Sama juga kita guna filter var, yang dua parameter. Filter var, parameter pertama variable yang kita nak test. Yang kedua kita test sama ada di email atau tak email. Filter validate email. Okey. Okey, ada satu lagi. Yang ni pun untuk anda kena guna banyaklah untuk yang ni khusus, lebih pada khusus untuk tadi nak buat SQL injection dalam bentuk dia inject tag HTML. Dia inject tag HTML. Katalah name, kita ambil name, kita nak buang kalau ada tag HTML. So cara nak buat ada dua arahan yang kita boleh guna. Satu strip underscore tag. Anda tengok nama dia pun anda boleh dapat teka dah. Strip, buang, tags. Kalau dalam input tu ada tag HTML, ada less than something, kan. So arahan tu dia akan buang. Dia tak akan display tag tu. So tadi kalau saya sebut tadi yang dia display bila display nama dia akan pergi buka gambar porno, tak berlaku lah. Sebab dia check dahulu dengan guna strip tag ni, dia buang dahulu, kan. Bila dia buang tu, jadi dia tak point kepada image tu. So ada dua tu, satu strip tag atau HTML special characters. Tu pun sama. Dia buang tag HTML. Atau HTML special characters ni dia buang special characters. Bukan sekadar tag HTML lah, kan. Apa saja yang special characters yang pada HTML tu dia akan buang. Okey, sorry sikit lagi. So tadi langkah-langkah keselamatan yang bila anda buat application, tadi itu pun hanya sebahagian sajalah. Saya tak cover banyak dan saya tak cover dalam final exam, tetapi bila anda buat application yang serius, anda kena implement lah. Hari ini memang wajib lah implement security dalam application kita ni. Adalah perkara yang saya kena cover dan anda kena pakai yang ni khususnya untuk projek anda dan untuk projek anda yang akan datang. Okey, dia cerita dia macam ni. Satu lagi anda kena faham ialah bila kita buat banyak functions di dalam application kita, katalah function masuk data, satu PHP, function display data, function search data, function delete data, function update data. Semua function-function tu anda biasa buat dalam dokumen yang beza. Satu PHP untuk setiap satu. Yang anda kena tahu ialah HTML, web punya kaedah ni, setiap dokumen
dengan dokumen yang lain ni, kan, dia dikira berasingan. Setiap dokumen saya terlupa istilah dia. Uh, Dia panggil asynchronous ke? Maksud dia bila anda buat satu PHP, kemudian anda buka PHP lain, dia dah anggap sebagai benda yang baru dah. Apa yang anda guna dalam PHP pertama, kan? Anda buka dalam PHP kedua, anda dah tak boleh akses maklumat dalam PHP pertama sebab dia anggap sebagai independent. Dia anggap sebagai proses yang baru yang dah tak tahu apa yang sebelum ni. Point dia macam ni, contohnya macam ni, kan? Katalah anda buat logging. Bila anda logging, anda dapat user ID dan password. Dengan user ID password, anda katalah kalau berjaya logging, anda insert data. Kemudian kalau anda nak buat program display data, anda sepatutnya kena buat login dahulu. Sebab maklumat logging pada function pertama dah tak diketahui dalam function yang kedua. So maksud dia setiap function tu, kalau anda nak control logging lah kan, setiap function tu ada kena logging berasingan. Sebab dia anggap sebagai benda berasingan. Okey. So kalau boleh itu tak apa ni tak praktikal lah kan pada user. User login sekali boleh digunakan pada semua tempat. Tapi masalahnya bila user login sekali, dia hanya diketahui masa dia loginnya. Kejap lagi buka function lain, dia dah tak diketahui. Kan? So untuk mengatasi masalah itu, PHP ada satu kaedah dia panggil session. Session ni dia macam menggabungkan semua yang berkaitan dalam satu session. Dan session tu boleh kita share maklumat antara satu sama lain. Jadi macam ni. Dengan guna session ni, kita boleh hubung antara satu sama lain. Session ni dia satu konsep dan dia juga satu bentuk variable. Jadi apa saja maklumat yang kita simpan dalam session variable, dia akan boleh diguna dalam function yang lain. Okey. Kalau anda simpan maklumat atau dalam kata lain, kalau anda simpan dalam maklumat dalam variable biasa, so variable biasa dalam satu function, bila anda buka function lain, walaupun anda ada variable nama yang sama, tapi dia dah tak tahu dah data yang sebelum ni. Tapi kalau anda simpan dalam variable session, anda buka satu lagi function, kan, katalah tadi function display kan function delete, anda buka function delete tu anda boleh retrieve information yang sama dalam variable session yang sama. Dia ada satu variable session. Okay. So yang ni masuk dalam final exam lah. Cuma anda kena tahu konsep tadi. Ada soalan tentang konsep, ada soalan tentang application. Yang ni anda bacalah. Saya dah sebut tadi. Saya mungkin akan ulang semula bila kita belajar satu lagi konsep nama dia cookie. Cookie tu bila kita belajar JavaScript nanti. So ada kena compare session dengan cookies. Okey, so cara nak guna session ni, dalam program anda kena ada arahan session start. Somewhere sebelum kita guna variable session, kena ada session start. Kena start dahulu session. So katalah bila anda banding bahawa email dan password tu sama, kan, kita simpan maklumat email dalam variable session. Maklumat email tadi kita simpan dalam variable session. Nak simpan dalam variable session, $_session. Dalam kurungan nama variable. Ni variable ni akan panggil variable session. Ini variable daripada data table. Yang ni variable pada table, yang ni sekarang variable pada session. Walaupun nama sama, tapi okey, satu nama
daripada table, yang ni nama daripada session kan. Jadi kita simpan value daripada table tadi kepada session. Bila kita simpan session, tujuan dia bila kita buka program lain, PHP lain, kita boleh guna variable session. Tapi nak guna variable session kena mula ni dahulu . Okay. So bila dah ada, katalah program PHP lain pula. Program PHP lain, sekali lagi bila kita nak guna variable session, kita kena session start dahulu. Ni PHP lain. So jadi kita nak instead of kita logging baru, kita hanya terus check variable session. Jika variable session tu kita dah set, variable session nama email dah set, maka kita boleh buka. Ini underscore if not set. Maksud dia kalau tidak ada variable session tersebut, kita kena buka login screen semula. Apa tujuan macam ni? Tujuan dia, kadang-kadang kalau anda perasan, bila anda buat form, bila anda klik button submit, anda nama file PHP tu anda tahu. Walaupun anda dari segi user hanya buka form. Tapi bila klik submit, dia akan buka program PHP. Dan nama program PHP tu user tahu. Begitu juga poin saya sebutnya ialah user mungkin tahu nama file untuk display data, nama file untuk delete data, nama file PHP untuk sekian-sekian. Jadi dengan kita letak ni dalam file yang berbeza, file PHP yang berbeza, file PHP untuk delete, file PHP yang detail, kita kata jika tidak set email dia, is not set, jika tidak set, maksud dia user tak buat lagi session ni, ini sebenarnya tujuan dia, kalau tiba-tiba user direct pergi display data atau user dia buka file PHP lain tanpa melalui login. Sebab kita set session ni masa login tadi. Kalau kejap. Rehat sikit, saya rasa saya memeningkan anda. Okey, kita sambung. Okey, jika tanpa session, kalau user tahu nama file untuk display data, katalah nama file untuk display data display.php. Kalau user pergi buka display.php direct, http /display.php, dia akan display tanpa melalui login. Okey, macam mana nak mengelak dia boleh buka file lain secara direct? Kita nak dia mesti melalui login dahulu. So cara supaya dia mesti kena melalui login, maksud dia kena login dahulu baru dia boleh buka file. Jadi cara dia ialah, pertama masa kita buat program login session tu, kita kena create session. Kena create session dan create variable session. Jadi dalam program lain, semua program lain, kita kena test dahulu. Dalam semua program PHP lain, kena test dahulu. Kalau dia tidak set, maksud dia tidak melalui login. Bila dia tak melalui login, dia tak ada variable session ni lah. Jadi kalau tidak set, maksud dia kalau dia tidak melalui, seolah-olah dalam bahasa lain, kalau dia tidak melalui variable session, dia tak create variable session, kita akan redirect. Header ni kan pergi buka file, redirect kepada file login.
Jadi dia tak akan masuk dalam program display data tu, kan. Kerana setiap kali dia buka mana-mana fail lain, kalau dia tak melalui logging, sudah pasti tak ter-create variable session. Bila tak ter-create variable session, kita akan redirect dia kepada logging form. So itu cara variable session. Sangat-sangat penting, sangat bermanfaat untuk keselamatan, dan kita juga mengurangkan user kena logging pada setiap dokumen. Kalau dia dah login sekali, okey dah. Kan? So, anda kena tahu, apa yang anda kena tahu ialah bagaimana nak create session. Nak create session ni session start lah. Cuma bukan sekadar create session, juga create variable session. Dan selalunya kita create variable session pada logging. Kan? So, bila kita logging, kita guna variable session dalam mana dan semua dokumen-dokumen lain. Kan? So, nak guna tu pada program PHP kita mesti ada session start. Kan? Kemudian dalam program kita ada test kepada variable session kita. Kan? Kalau dia tak create, kita redirect dia kepada sesuatu lah. Kan? Okey, itu saja. Yang lain tu anda study kot. Saya tunjuk juga anda boleh buat form dan PHP dalam satu file. Sebelum ni kita kalau ada form satu file HTML form, kemudian akan ada satu PHP akan proses form tersebut. Kali ni both kita letak dalam satu file saja. Dan file tu kena extension dia .php lah. Anda lihatlah bagaimana. So basically idea dia, kalau dia kali pertama dia masuk, sebab dalam satu dokumen tu mengandungi form dan mengandung PHP. Jadi apa yang kita perlu buat ialah kita kita program PHP kita program PHP kita akan mula program PHP, kita akan test dahulu sama ada dia dah melalui form atau tidak. Pening kepala lah. Kan? Uh, tak apalah. Sekadar nak satu bentuk lagi, kan? Saya sekadar nak tunjuk satu bentuk lagi bahawa form dan program PHP yang proses dia boleh letak dalam satu dokumen. Okey, kalau ada soalan lain?